Terima kasih kerana memilih Buletin Utama 8 Februari. Saya Kamarudin Mape bersama rakan penyampai. Saya Marsila Hassan. Teruskan sejam bersama kami. Pemeriksaan suhu badan, buku rekod daftar masuk dimansuhkan. Wajibkan dos penggalak, benarkan kuarantin di rumah. Antara SOP baru umrah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, seorang bayi lelaki baru dilahirkan ditemui mati. Dipercayai dibunuh ibunya sendiri. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Kampung Sri Bandi, Kemaman, Terengganu, kira-kira jam 8 hingga 9 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan, bayi itu dipercayai ditikam di bahagian kiri dada dengan objek tajam. Kekatan awal kita, bayi ini dilahirkan oleh seorang perempuan di bawah umur, cukup sifat dan telah ditemui mati. Ketika kejadian, ahli keluarga mangsa tiada di rumah dan suspek bersalin seorang diri sebelum meminta bantuan rakannya untuk menghubungi petugas kesihatan. Bagaimanapun, ketika petugas kesihatan tiba di lokasi, mendapati bayi itu sudah meninggal dunia. Laporan polis kemudiannya dibuat pada jam 10 pagi. Remaja perempuan berusia 15 tahun itu dipercayai mangsa rogol dan polis sudah mengenal pasti lelaki yang melakukan perbuatan itu. Suspek yang belum berkahwin dibawa ke Hospital Kemaman untuk dirawat, berikutan mengalami pendarahan selepas bersalin. Mayat bayinya turut dibawa ke hospital yang sama untuk tindakan lanjut. Polis akan mendapatkan perintah reman ke atas kedua-dua suspek esok di Mahkamah Magistrate Kemaman. Majlis Pemulihan Negara MPN mencadangkan pembukaan sepenuhnya sempadan negara seawal 1 Mac ini tanpa keperluan kuarantin wajib. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, langkah itu penting bagi menyokong pemulihan negara khususnya dalam sektor ekonomi dan pelancongan serta mampu menarik pelabur asing ke negara ini. Beliau menegaskan pembukaan sempadan kepada semua negara itu perlu dilaksanakan secara terancang dan berdasarkan penilaian risiko semasa. Ujian COVID-19 sebelum berlepas dan sejurus tiba di pintu sempadan negara perlu dilakukan mengikut syur Kementerian Kesihatan. Syur itu dibuat selepas MPN mempertimbangkan kertas cadangan pembukaan sempadan negara oleh Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Khairul Zaimi Daud. Ia akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri untuk diputuskan kerajaan. Maknanya pelawat asing boleh masuk, pelabur-pelabur boleh datang, pelancong-pelancong akan meningkat dan industri pelancongan negara boleh pulih balik. Industri aviation ni Tan Sri Tony Fernandez ada di sini. Bermakna Asia boleh terbang semula. Ini yang kita pentingkan dan sebab itu kita percaya keputusan ini adalah satu keputusan yang amat baik. Tapi dalam keadaan yang sama kita pastikan SOP dipatuhi dan tahap kepatuhan SOP di Malaysia ni agak cukup baik. Beliau terdahulu mempengerusikan mesyuarat MPN di Putrajaya. Tambahnya, KKM akan mengumumkan prosedur operasi standard SOP berhubung pembukaan sempadan negara dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MPN berkuat kuasa 1 Februari lalu. Beliau akan bertanggungjawab mengetuai pasukan dalam penggubalan Hala 7 serta strategi Pelan Pemulihan Negara 2.0. Prosedur operasi standard SOP, pemeriksaan suhu badan dan penggunaan buku rekod daftar masuk di premis dimansuhkan berkuat kuasa Jumaat ini. Keputusan itu dibuat mesyuarat ke-12 Menteri Kuartet COVID-19 hari ini selepas mengambil kira pandangan Kementerian Kesihatan. Dengan pemansuhan ini, pihak pemilik premis tidak lagi diwajibkan untuk menyediakan alat pengimbas suhu dan buku rekod check-in di pintu-pintu masuk premis masing-masing. Namun check-in ini menggunakan aplikasi My Sejahtera masih diwajibkan seperti biasa.
Tambahnya, kerajaan bagaimanapun amat mengalu-alukan dan menggalakkan jika pemilik premis masih ingin meneruskan pelaksanaan kedua-dua SOP itu. Pemansuhan itu jelasnya perlu dilakukan bagi memastikan negara dapat terus bergerak ke hadapan dengan menumpukan 7 tonggak seperti yang ditetapkan sebelum ini. Mengulas mengenai fasa endemik, perancangan mengenai peralihan itu dimuktamadkan dan akan dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19. Keputusan mengenai tarikh peralihan itu akan ditentukan Jawatan Kuasa Terbabit yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selain dianggotai pembangkang dan pakar berkaitan. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Syamuddin turut mengumumkan 3 SOP baharu bagi ibadah umrah yang akan mula dikuatkuasakan 14 Februari ini. Ia termasuk jemaah wajib mendapatkan dos penggalak COVID-19. PIC, person in charge dari ejen pelancongan perlu memantau kepatuhan jemaah umrah semasa di Tanah Suci, perjalanan balik ke Malaysia dan semasa di PMA Malaysia, turut serta dengan jemaah sekiranya melebihi 40 orang, disediakan bagi setiap tempoh tersebut untuk jumlah jemaah kurang daripada 40 orang. Ketetapan baharu itu juga membenarkan jemaah menjalani kuarantin wajib di kediaman tanpa memohon kelulusan permohonan kuarantin rumah HQA seperti sebelum ini. Jemaah juga dibenarkan menjalani kuarantin wajib di stesen kuarantin swasta dengan kos penginapan, makan minum dan rawatan ditanggung sendiri. Bagi jemaah yang berangkat ke Arab Saudi hari ini sehingga 13 Februari, mereka terikat dengan SOP sedia ada serta diwajibkan mematuhi SOP baru apabila kembali ke tanah air kelak. Dan siang tadi, penantian 421 jemaah Malaysia untuk menunaikan ibadah umrah tercapai apabila penerbangan pertama ke Tanah Suci berlepas. Meskipun terpaksa menanti selama sebulan susulan penangguhan sementara sejak Januari lalu, jemaah tetap menzahirkan kesyukuran di atas kelonggaran yang diberi. 421 jemaah ini berdaftar di 2 agensi dengan penerbangan pertama menerusi Saudi Airlines berlepas jam 1.40 petang tadi menuju ke Madinah. Manakala penerbangan kedua juga menerusi Saudi Airlines ke Jeddah. Bagi jemaah, berita penangguhan sebelum ini diterima dengan reda. Selain tempoh berkenaan dimanfaatkan dengan pelbagai persediaan akhir termasuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Belum-belum dah nak pergi, kita dah rasa 2 tahun lah kita macam ni kan, buat haji pun tak boleh. Itulah minta kerajaan Malaysia dulu sekali janganlah ada lagi gangguan. Janganlah ada delay lagi lah. Awal dah siap-siap lah, kita patutnya pergi 13 bulan 1. Benda tu dah siap ready lah sebelum tu kan. Tapi bila ditangguhkan, benda tu tak keluar lagi lah dalam beg tu. Sampailah bila diumumkan oleh kerajaan Malaysia, kita pergi 8 bulan. Merasa sangat gembira lah kan. Sebab kami sepatutnya pergi pada tahun 2020. Jadi kami dapat penerbangan yang kedua tu pada 3 bulan 2. Jadi ditangguhkan lagi. Dan jadi hari ini bila kami dapat pergi, kami sangat rasa bersyukur kerana telah diberi keiznan Allah untuk menjadi tetamunya kan di sana. Jadi tapi dalam mana pun kita perlu menjaga SOP untuk mencegah COVID di mana sekarang ni tengah menurah kan, dan sekarang ni dengan Omicron yang telah meningkat tinggi kan. Bagi agensi pengendali umrah berdaftar, pematuhan jemaah terhadap garis panduan dan prosedur operasi standard SOP sentiasa dititikberatkan untuk mengelak risiko jangkitan pandemik COVID-19 ketika berada di Tanah Suci. Kita tak nak lagi umrah ditutup sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya kita mengambil sebagai peluang kedua yang kerajaan berikan kepada jemaah-jemaah umrah Malaysia supaya SOP ini perlu ditekankan supaya kita dapat melaksanakan ibadah umrah selepas ini dan umrah tidak akan ditutup lagi. Difahamkan secara purata setiap jemaah akan berada di Tanah Suci selama 12 hari. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan status vaksinasi daripada senarai syarat kemasukan jemaah umrah. Prosedur itu dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berkuat kuasa esok.
Selain itu, jemaah yang tiba juga perlu mengemukakan ujian PCR atau RTK yang dibuat dalam tempoh 48 jam dengan keputusan negatif. Ia antara prosedur baru bagi kemasukan pengembara ke negara itu untuk mengerjakan umrah dan ziarah. Sekatan itu diperkenalkan selaras situasi semasa epidemiologi dan peningkatan kes Omicron. Sebelum ini, Arab Saudi menetapkan syarat pengembara perlu mengemukakan ujian RT-PCR dalam tempoh 72 jam sebelum tiba ke negara itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menghargai komitmen kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas kejayaan inisiatif berteraskan prinsip menjaga kebajikan, meringankan kos sara hidup dan menaikkan taraf hidup rakyat di wilayah persekutuan. Ia termasuk usaha menjayakan program pembangunan usahawan anak muda kota wilayah persekutuan yang disifatkan baginda berjaya meningkatkan penyertaan belia dalam bidang keusahawanan pasca pandemik COVID-19. Selain itu, bantuan pada golongan miskin di 178 kawasan perumahan rendah dan sederhana rendah di Kuala Lumpur telah dapat membantu dalam meringankan kos sara hidup yang ditanggung golongan miskin bandar. Baginda bertitah sempena istiadat menghadap dan penghurjaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan 2022 di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Al-Sultan Abdullah turut menyambut baik komitmen menjadikan wilayah persekutuan sebagai wilayah sejahtera dan mapan untuk didiami semua golongan menerusi agenda penyediaan perumahan mampu milik bagi golongan B40 dan M40. Menyentuh perihal banjir, baginda menyuruh kerajaan agar merangka satu solusi jangka panjang selain memperkasa mekanisme pengurusan bencana. Ia kerana bencana yang melanda negara baru-baru ini nyata mendatangkan pelbagai kesulitan kepada rakyat selain menjejaskan ekonomi negara yang baru beransur pulih. Bandaraya Kuala Lumpur dan Lembah Kelang yang merupakan pusat pada ekonomi dan kewangan negara perlu mempunyai plan kontingensi terancam dalam menghadapi banjir. Namun di sebalik musibah banjir yang berlaku baru-baru ini, kita juga amat terharu dengan semangat setia kawan dan bantu-membantu yang telah dipamerkan oleh rakyat kita. Keluarga Malaysia diseru untuk berperanan dalam membentuk sahsia dan kawalan kendiri bagi menyemai serta mengukuhkan kesepaduan komuniti dalam ekosistem cyber. Ia dalam usaha mewujudkan persekitaran cyber yang positif dan sejahtera sekaligus menangani ancaman serta jenayah cyber. Seruan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu hantaran Facebooknya bersempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2022 edisi Malaysia yang bertemakan KITA Cyber. Jelasnya, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, kebanyakan ahli keluarga Malaysia beralih kepada penggunaan teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyebabkan berlakunya transformasi pada pola komunikasi dan sosial serta norma baharu yang turut melihat kealpaan dalam menjaga adab dan etika selain penyalahgunaan teknologi. Justru keluarga Malaysia terus memupuk sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain ketika berkomunikasi. Ia dengan mengamalkan kaedah komunikasi, mengambil kira inklusif dan tanggungjawab di samping meningkatkan keagraban bagi membentuk komuniti digital harmoni. Tersisih daripada sebuah kebenaran dan kekilapan lain kini menyiksa. Abang tolong batalkan perkahwinan ni, bang. Utusan awak ni tak adil untuk Cahaya. Terbitkah sinar bahagia untuk dirinya? Mungkin jodoh saya jauh lagi baik daripada awak. Ada ke lelaki yang nak dengan perempuan macam ni? Dengan perempuan pun nak cari gaduh ke? Suamiku lelaki pendosa
mulai 9 Februari, Isnin hingga Khamis 10 malam. Terbaharu di Samarinda TV3. Pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKITS terus meningkat kepada 663,641 setakat semalam. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi akaun Twitternya memaklumkan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak CITF-C juga akan mengumumkan pelaksanaan program itu di peringkat sekolah. Pendaftaran itu ujarnya akan dibuat oleh pihak sekolah dan suntikan juga dilaksanakan di sekolah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan status vaksinasi warga emas yang tidak menerima dos penggalak sebelum 1 Mac depan akan menjadi tidak lengkap iaitu berwarna putih dalam sijil digital MySejahtera. Begitu juga dengan status semua penerima Sinovac yang tidak kira usia. Usaha menggalakkan ibu bapa di Terengganu untuk mendaftarkan anak masing-masing bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKITS akan dipergiatkan. Hanya 21,901 atau 12% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negeri itu mendaftar untuk menerima vaksin. Tinjauan di Klinik Pakar Pediatrik Kompleks Pusat Rawatan Harian ACC, Hospital Sultanah Nur Zahira, HSNZ mendapati proses pemberian vaksin kepada golongan itu berjalan lancar. Rata-rata penerimanya teruja menerima suntikan sambil ditemani ibu bapa masing-masing. Ada je. Okey, sakit tak? Tak. Dia rasa seronok tak dapat suntikan vaksin? Seronok. Seronok lah. Selepas ni kalau nak pergi sekolah tu rasa macam takut tak nak pergi sekolah, nak keluar rumah ke lepas vaksin? Tak. Malam tu saya ada bagi briefing kat dia macam suntik kat mana supaya dia rasa tak takut. Dan abang dia pun dah masa darjah 1 dah pernah suntik. Dia bagi tahu pengalaman dia suntik pada adik-adik dia. Dia kata macam sakit sikit je boleh tahan. Jadi adik dia pun rasa macam okeylah. Jabatan Kesihatan Terengganu menyasarkan 124,206 kanak-kanak diberi suntikan vaksin COVID-19 di negeri itu. Bagaimanapun berdasarkan hasil bancian yang dilakukan, ramai ibu bapa enggan anak mereka divaksin. Kebanyakannya lebih pada 50%. Ini kira peringkat fasa 1, permulaan. Dan kita akan meneruskan perkara ini. Mungkin sekarang ni masing-masing di Terengganu saya memang faham. Dia orang suka macam tunggu dulu, tengok dulu kan. So itu macam ayat yang dah jadi orang kata tagline saya dah. Tunggu dulu, tengok dulu. Tapi sebenarnya dia orang akan menerima. 64 buah sekolah akan dijadikan pusat pemberian vaksin PPV di negeri itu bagi pelaksanaan PKITS. Turut terlibat 24 klinik kesihatan, 39 klinik swasta dan 6 PPV hospital. Bagi dos penggalak pula, jumlah penerima di Pulau Pinang dilihat semakin meningkat. Ia susulan pengumuman semua individu berusia 60 tahun ke atas atau penerima dos lengkap vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu mengambil suntikan dos penggalak bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap masing-masing. Tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Tapak Expo Seberang Jaya mendapati kehadiran penerima vaksin bertambah 2 kali ganda. Bagaimanapun kehadiran warga emas masih rendah apabila kebanyakannya yang hadir ke PPV itu merupakan individu dewasa bawah umur 60 tahun. Yeah, a lot of them, and for normal days we were very less compared to the normal days, and now it's more actually right now. Yes, I encourage more of them to come and take because depending on the cases right now, it's very high. It's better for them to take their booster dose. Bagi penerima vaksin lengkap Sinovac, peningkatan kes positif mendadak menjadi kebimbangan dan mendorong mereka untuk mendapatkan dos penggalak. Mereka turut mahu kelonggaran yang diberikan kepada penerima vaksin lengkap turut dikekalkan bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan normal. Semalam yang berhormat Khairy bagi tahu that Sinovac semua kena ambil booster dan untuk mengelakkan yang Omicron ini yang sedang berebak dengan pesatnya. So dengan nasihat daripada beliau, saya datang sini untuk ambil booster, third booster. Saya first dengan second Sinovac. So since dah kerja umum semalam, yang mana Sinovac kena ambil booster. So saya terus mainlah ambil booster since saya pun bekerja. So saya punya sijil kekal kuning.
Okay, once I taken my booster shot today, it will be easier for me and safer for me to go out anywhere like that. TM menghubungkan generasi masa depan ke dunia yang progresif milik semua. Kerjasama strategik di antara Kumpulan Media Prima Berhad MPB dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan diperkukuh serta dipertingkatkan lagi. Pengerusi Kumpulan MPB, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid berkata, ia bakal dilaksanakan menerusi pelbagai platform yang ditawarkan. Hari ini kita berbincang untuk mengadakan hubungan strategik di mana kerjasama yang telah setia ada di antara Media Prima dengan KPT kita akan bawa to the next level. Dan alhamdulillah lah kita juga dapat berbincang tadi di mana platform-platform yang kita ada yang kita dapat membantu ataupun kita dapat bekerjasama dengan KPT. Beliau terdahulu mengadakan kunjungan hormat bersama pengurusan tertinggi MPB ke atas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad di Putrajaya. Turut sama dalam pertemuan kira-kira sejam setengah itu adalah pengarah urusan kumpulan Rafiq Razali, Ketua Pegawai Operasi Omnia Muhammad Effendi Omar dan pengurus besar kumpulan, Pejabat Pengerusi Kumpulan Azlan Abdul Aziz. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana pematuhan SOP itu juga dilihat mengeratkan lagi hubungan sedia ada di antara MPB dan KPT. Kerajaan menghargai jasa anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam mengendalikan usaha menyelamat mangsa bencana banjir yang melanda beberapa negeri hujung tahun lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, pengorbanan semua wira merah itu yang mendahulukan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat dan negara wajar dipuji. Pengorbanan wira-wira merah yang mengenepikan kepentingan diri, bersifat self-sacrificing, compassionate dan public-spirited. Inilah yang memungkinkan begitu banyak nyawa dapat diselamatkan sewaktu banjir besar baru-baru ini. Ratusan para wira merah sebenarnya telah mengenepikan derita peribadi dan keluarga mereka sendiri, meninggalkan rumah mereka yang turut juga musnah demi mendahulukan amanah dan tanggungjawab mereka kepada rakyat dan negara. Tambahnya, bencana banjir itu perlu menjadi satu wake-up call kepada semua pihak mengenai kepentingan kesiapsiagaan perkhidmatan kecemasan. Beliau turut menegaskan rakyat akan lebih menghargai pengorbanan anggota bomba sekiranya mereka sendiri terlibat secara aktif dalam agenda kebombaan dan penyelamatan di peringkat kejiranan. Datuk Seri Rizal ditemui pada majlis perasmian Ibu Pejabat JBPM Negeri Melaka di Bukit Katil siang tadi. Majlis disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Hadir sama Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Dia tersisih daripada sebuah kebenaran dan kekhilafan lain kini menyiksa. Abang tolong batalkan perkahwinan ni, bang. Utusan awak ni tak adil untuk Cahaya. Terbitkah sinar bahagia untuk dirinya? Mungkin jodoh saya jauh lagi baik daripada awak. Ada ke lelaki yang nak dengan perempuan macam ni? Dengan perempuan pun nak cari gaduh ke? Suamiku Lelaki Pendosa, mulai 9 Februari, Isnin hingga Khamis 10 malam, terbaharu di Samarinda TV3. Bertemu kembali. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI memberi jaminan tiada lagi penutupan sektor ekonomi dan industri secara penuh walaupun kes COVID-19 terus meningkat. Ini kerana ia akan memberi kesan besar terhadap ekonomi negara termasuk gangguan rantaian bekalan sektor pembuatan. Dalam program PIKAS, kita dapat sokongan yang cukup baik daripada pihak industri. In fact, many big companies, they even set up their own PPV untuk employees syarikat yang berkenaan, dan setelah selesai pekerja-pekerja mereka, they even offer the same facility to the smaller companies in the surrounding area.
MITI akan mengadakan libat urus bersama pihak industri untuk mempercepat pemberian suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 kepada orang ramai, khususnya pekerja dalam sektor pembuatan. Lebih 10,000 restoran mamak seluruh negara berdepan kenaikan kos operasi sehingga 30% akibat tekanan harga bahan mentah yang melonjak selain isu kekurangan tenaga kerja. Bagaimanapun, pengusaha memberi jaminan akan menyerap segala kos tambahan dan tidak menaikkan harga agar pelanggan tidak terbeban. Kenaikan harga tu kita cuba bendung lah. Sebab it's not the right time, bukan masa dia. Dalam keadaan sekarang ni, semua terkesan, peniaga terkesan, yang pelanggan restoran juga. Sebab restoran India Muslim ni boleh dikatakan seolah-olah second home, rumah kedua untuk para pelanggan. Kita boleh lihat orang yang sama datang setiap hari bersama family sebelum bekerja, Sabtu Ahad bawa anak-anak. Kalau berlaku kenaikan 10 sen atau 20 sen sebenarnya membebankan mereka. Beliau turut mencadangkan Kementerian Terbabit membentuk satu pasukan khas untuk meneliti punca sebenar kenaikan harga barang mentah ketika ini. Peningkatan tarif elektrik kepada industri juga wajar ditangguhkan kerana ia akan membebankan peniaga dan industri kecil yang baru sahaja memulakan perniagaan. Tersisih daripada sebuah kebenaran dan kekilapan lain kini menyiksa. Abang tolong batalkan perkahwinan ni, bang. Utusan awak ni tak adil untuk Cahaya. Terbitkah sinar bahagia untuk dirinya? Mungkin jodoh saya jauh lagi baik daripada awak. Ada ke lelaki yang nak dengan perempuan macam ni? Dengan perempuan pun nak cari gaduh ke? Suamiku Lelaki Pendosa, mulai 9 Februari, Isnin hingga Khamis 10 malam, terbaharu di Samarinda TV3. Luar negara, kempen pilihan raya Presiden Filipina bermula hari ini dengan calon-calon bertanding mengatur kempen secara bukan tradisional. Situasi semasa COVID-19 menyekat penganjuran perhimpunan besar-besaran, bersalaman dan berpelukan. 10 calon presiden dan 9 calon naib presiden bertanding, antara yang menjadi tumpuan anak lelaki mendiang Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. dan timbalan presiden semasa Leni Robredo. Hampir semua calon berikrar untuk membawa keluar negara itu daripada kancah kemiskinan yang diburukkan oleh pandemik COVID-19. Kempen 3 bulan itu dilihat penuh cabaran dengan pelbagai sekatan menjelang tarikh undian pada 9 Mei. Untuk rekod, lebih 67 juta pengundi berdaftar termasuk 1.7 juta pengundi yang berada di luar negara. Majlis Pengumian Rayaan Auram, kanak-kanak 5 tahun yang meninggal dunia selepas terjatuh dan terperangkap 5 hari dalam perigi berkedalaman 32 meter, dibanjiri orang ramai walaupun lokasi tanah perkuburan terletak di lokasi terpencil di utara Syawan Maghribi. Ia terletak beberapa kilometer daripada lokasi kejadian. Ratusan hadirin meratapi pemergian kanak-kanak berkenaan. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat diiringi bacaan doa dan ayat suci Al-Quran. Penduduk kampung yang ditemui berkata pemergian rayaan mengejutkan penduduk setempat. Apatah lagi lokasi berkenaan yang tidak mempunyai isyarat telefon, hospital dan sekolah tiba-tiba menjadi tumpuan media dan ahli politik. Sementara itu, media sosial di seluruh rantau Arab dipenuhi dengan mesej dan sokongan kepada keluarga dan penghargaan kepada pasukan penyelamat. Dua 20 orang terbunuh dalam runtuhan salji di wilayah Kunar yang berlaku sehari selepas salji tebal melanda daerah itu. Ketika kejadian, kesemua mangsa dikatakan cuba menyeberangi sempadan menuju ke Pakistan. Menurut media tempatan, kes kemasukan secara haram ke Pakistan direkodkan setiap hari untuk mencari pekerjaan atau membeli barangan keperluan untuk perdagangan.
Kebimbangan mengenai penularan COVID-19 di India semakin meningkat, terutamanya di Uttar Pradesh setelah ahli politik tempatan didakwa mengabaikan saranan pihak berkuasa kesihatan dalam SOP berkempen. Calon pilihan raya dilihat mengadakan walkabout dan mengedarkan risalah kempen tanpa sebarang penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka selain mengadakan himpunan secara terbuka. Pilihan raya negeri akan diadakan antaranya di Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa dan Manipur pada awal bulan Mac. Inisiatif dua bekas banduan yang membantu banduan yang terbeban dengan hutang piutang direalisasikan dengan pembukaan sebuah restoran dengan konsep ala-ala penjara. Restoran berkenaan dibuka di timur Tehran dengan konsep hiasan dalamannya bercirikan suasana seakan penjara. Hasil jualan dijadikan dana khas yang kemudiannya akan disediakan kepada mana-mana banduan yang memohon bantuan kewangan atas beberapa syarat tertentu. Abdul Latif Romli dan Leong Man Yi kini bergelar datuk. Juga dua lagi pasukan tarik diri. Apa kedudukan Malaysia pada sesi undian badminton BATC? Semuanya dalam segmen sukan sebentar lagi. Jauh di sana, TM membawa dunia kepada Malaysia dengan lebih 300,000 kilometer kabel dasar laut yang menguasakan e-dagang agar hidangan kita terkenal di pesada dunia. Kabel ini juga membolehkan kandungan berdefinisi tinggi yang boleh diakses bila-bila masa di mana jua. Warga TM di pusat data kami pula menguruskan semuanya. Dan lebih 600,000 kilometer kabel fiber domestik ini menghubungkan si kecil bijak dengan dunia yang progresif milik semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sumbangan dan jasa atlet menjulang nama negara terus diiktiraf di peringkat tinggi. Majlis Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan yang berlangsung hari ini menyaksikan atlet lompat jauh para Abdul Latif Romli serta dua lagi bekas atlet Leong Man Yi terjun dan Subadron Aziz bola sepak menerima darjah kebesaran yang membawa gelaran datuk. Tentunya pencapaian yang dilakam mereka dalam bidang sukan menjadi inspirasi buat masyarakat mengikuti jejak langkah mereka mengorban keringat demi Malaysia. Tahniah diucapkan. Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan diadakan di Istana Negara hari ini. Abdul Latif Romli menerima pingat Panglima Mahkota Wilayah PMW disampaikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafa Billah Shah yang membawa gelaran datuk. Latif Romli melakar kejayaan sensasi sebagai atlet lompat jauh para negara dimulakan dengan 3 catatan rekod dunia T20 semasa memenangi emas ketiga Sukan Paralimpik Rio 2016. Edisi seterusnya di Tokyo, Latif mempertahankan kalungan emas dengan catatan 7.45 meter, menyaksikannya pulang ke tanah air dengan kecederaan kaki semasa bertanding. Atlet berusia 25 tahun dari Perlis itu terus menambah pelbagai gelaran juara di peringkat dunia, Asia dan Asia Tenggara, menjadikannya antara atlet para berjaya tanah air. Seorang lagi individu dari arena sukan negara yang menerima pengiktirafan sama PMW ialah Leong Man Yi. Penghargaan diberikan kepadanya yang bersara mulai 2022 mengambil kira jasa selama 27 tahun mewakili negara. Man Yi selayaknya membawa gelaran datuk berdasarkan pencapaian luas yang dikumpul. 5 penampilan Olimpik pelbagai acara terjun sejak 2000 merupakan rekod luar biasa yang dilakukan bekas atlet negara itu diiringi pingat perak dan gangsa sepanjang kejuaraan dan siri dunia. Beliau turut berada di antara senarai pemenang sukan si terbanyak menerusi koleksi 17 pingat emas, 5 perak dan 5 gangsa bermula 1999 hingga 2017. Sementara itu, keseluruhannya 6 individu sukan tanah air dipilih menjadi penerima di Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan. Bekas pemain bola sepak kebangsaan era 90-an, Subadron Abdul Aziz menjejaki Abdul Latif dan Man Yi turut dianugerahkan gelaran datuk menerusi pingat PMW. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan menyampaikan pingat Johan Mahkota Wilayah JMW kepada seorang lagi jago pecut para negara, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi. Rizwan adalah pemenang emas ajar percut T36 Sukan Olimpik Rio 2016. Bergu badminton lelaki kebangsaan yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo, Aaron Chia Sobu Yik juga
berada di kalangan penerima diberikan pingat Kesatria Mahkota Wilayah KMW. Kemeriahan menjelang badminton kejuaraan berpasukan Asia Selangor 2022 yang dijadual bermula Selasa depan terjejas. Berikutan dua lagi negara, Taiwan dan Thailand menarik diri sekaligus menyaksikan hanya 8 pasukan saja bertanding setakat ini. Apapun cabaran tetap menantikan skuad lelaki dan wanita negara selepas mengetahui senarai pencabar kumpulan pada sesi undian yang berlangsung siang tadi. Acara undian kejuaraan berpasukan Asia Selangor 2022 diadakan siang tadi, kurang seminggu saja lagi sebelum saingan bermula di Pusat Konvensyen Setia City Shah Alam. Pada mulanya 10 negara mengambil bahagian, tetapi Thailand dan Taiwan menarik diri saat akhir, meninggalkan 8 pasukan saja bertanding kali ini. Dalam undian skuad wanita, Malaysia diletakkan sekumpulan bersama juara bertahan Jepun yang diletakkan sebagai pilihan utama kumpulan Y. Menjadi lebih getir buat Malaysia apabila India turut berada dalam kumpulan sama. Sementara satu lagi saingan menampilkan Korea Selatan, Indonesia, Hong Kong dan Kazakhstan dalam kumpulan Z. Undian lelaki pula memisahkan juara bertahan Indonesia dan Jepun di kumpulan A dan B, dan skuad negara berdepan cabaran tersendiri apabila akan bertarung dengan Jepun, Singapura dan Kazakhstan dalam kumpulan B. Sementara India, Korea Selatan dan Hong Kong pula dalam kumpulan A. Senarai pemain skuad kebangsaan yang dikeluarkan Persatuan Badminton Malaysia minggu lalu menyaksikan kam negara tetap menghantar barisan utama, terutamanya dalam acara lelaki pada kejuaraan yang turut menjadi medan kelayakan kesayangan Piala Thomas dan Uber di Bangkok pada bulan Mei 2022. Malaysia adalah naib juara lelaki pada edisi sebelum ini di Filipina pada 2020, manakala skuad wanita meraih tempat ketiga. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak akan menghalang mana-mana kelab Liga Malaysia yang mahu menaturalisasikan pemain masing-masing. Menurut Presidennya, Dato' Hamidin Mohamad Amin, walaupun program naturalisasi di peringkat pasukan kebangsaan ditangguhkan sementara, namun pihaknya tidak mengenakan sebarang sekatan kepada kelab yang mahu meneruskan hasrat itu sekiranya mencukupi syarat yang ditetapkan. Setakat ni, untuk FM kita tangguhkan. Tapi kepada kelab untuk dia nak naturalisasi, terpulang pada kelab. Jadi setakat ni remain. Dan kita tangguh until kita make decision. Sama ada kita terus batalkan ke atau apa dalam mungkin sebulan 2 lagi. Pengesahan dari FAM ini seakan memberi lampu hijau kepada pasukan Sri Pahang yang dikabarkan memulakan proses memberi kerakyatan kepada 2 pemain import Lita dan Sergio Aguero untuk diangkat sebagai pemain naturalisasi. Sebelum ini, pasukan sama juga membuat proses serupa terhadap Muhammad Sumareh pada 2018 mengikut peruntukan yang disediakan FIFA. Di peringkat kebangsaan, 2 pemain Liridon Krasniki dan Guilherme Di Paula dinaturalisasi oleh FAM sebelum badan induk itu membeku program tersebut tahun lalu. Sementara itu, siang tadi berlangsung pelancaran pesawat rasmi Harimau Melaya di lapangan terbang antarabangsa KLIA. Ia adalah lambang kerjasama erat sejak tahun 2019 di antara 2 jenama besar negara, iaitu FAM bersama pihak Penerbangan Malaysia Berhad, MAB. Pesawat ini diwarnakan khas dengan tema Harimau Melaya dan jalur gemilang yang direka Dr. Muhammad Razif Abdul Razak dan Dr. Verli Vito Verma dari Fakulti Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara, UiTM. Pesawat yang mampu memuatkan 440 orang ini menelan masa 29 hari untuk disiapkan menerusi kepakaran lebih 3,000 tenaga kerja. Sebagai permulaan, pesawat ini akan membawa skuad bawah 23 tahun negara yang akan menyertai kejuaraan Piala AFF di Kemboja ahad ini. MAB yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kapten Izam Ismail, turut melancarkan kad eksklusif Harimau Melaya X Enrich 2022. Pemain import Sri Pahang FC Lita yang dikabarkan sedang menunggu proses naturalisasi mengambil pendekatan mengunci mulut mengenai status terkini membabitkan dirinya yang menjadi bualan hangat. Lita sedang fokus menjalani sesi pramusim di Kuala Terengganu dengan menyertai saingan 4 penjuru yang menyaksikan pasukannya tewas 0-3 kepada Penang FC dalam aksi kedua. Satu lagi aksi antara Terengganu FC dan pasukan adik Terengganu FC 2 berakhir kejutan apabila kemenangan memihak TFC 2 1-0. Pasukan Sri Pahang terus menumpukan kepada persiapan dalam padang menuju pembukaan musim Liga Malaysia di sebalik cakap-cakap proses naturalisasi yang membabitkan 2 pemainnya. Menyaksikan Lita diturunkan sebagai ketua pasukan sewaktu berdepan Penang FC dalam perlawanan kedua Piala Menteri Besar Terengganu. Minit ke-54 barulah jaringan yang ditunggu akhirnya menjelma menerusi penyudah Aruda da Silva Anselmo meletakkan barisan Harimau Kumbang di depan.
Muhammad Jafri Firdaus Chu terus menceriakan Penang FC selepas mencetak nama sebagai penjaring gol kedua minit ke-74. Skuad Tok Gajah terus gagal bangkit apabila melepaskan gol ketiga hasil percubaan Abdul Azim Rahim seminit sebelum permainan tamat. Keputusan 3-1 menyebabkan Sri Pahang mengalami kekalahan pertama dan berada di tangga ketiga saingan 4 penjuru itu menuju aksi terakhir menentang Terengganu FC. Sementara Penang FC pula naik ke tangga teratas mengumpul 4 mata sebelum menekapkan saingan berdepan Terengganu FC 2 malam esok. Saya akan bagi sebaik mungkin untuk pasukan ini dan cuba mencapai apa sahaja target yang ditetapkan. Bukan saya je, semua pemain akan ada hasrat untuk main untuk pasukan kebangsaan dan saya pun memang berniat kalau boleh insya-Allah dengan adanya rezeki tahun ni saya nak kembali dalam pasukan kebangsaan. Liga Hoki Malaysia MHL 2022. Jurulatih UniKL Megat Azrafi Megatamizi berharap kelab juara bertanding itu dapat membuat rayuan berbaki 10 hari sebelum saingan bermula 18 Februari ini. UniKL tidak disenaraikan sebagai pasukan bertanding musim ini kerana gagal membuat pendaftaran yang difahamkan berpunca daripada masalah pengurusan dalaman. Sudah dihubungi UniKL sebelum ini untuk terus menggunakan hikmatnya selaku jurulatih. Ia memberi petanda awal juara bertanding itu akan meneruskan kesinambungan pasukan dalam kempen Liga Hoki Malaysia MHL musim ini. Namun dengan pengumuman yang dibuat MSC semalam, sudah ada kedengaran beberapa pemain memilih untuk menyertai pasukan lain. Bagaimanapun, Megat masih menyimpan harapan UniKL akan membuat U-turn dan kembali memberiakan saingan MHL musim ini. Walaupun kesuntukan masa, jika segala permasalahan dapat diselesaikan sebelum Khamis ini, bagi Megat masih ada ruang untuknya membentuk pasukan mantap. Kiranya UniKL untuk bersetuju untuk participate. Saya rasa dia orang setuju untuk datang balik sebab macam saya bagi tahu tadi, saya kenal pemain-pemain ni apapun penglibatan saya dalam UniKL ni sendiri, saya dapat tengok keharmonian tu. So saya nampak UniKL ni sebagai satu keluarga. Jadi saya rasa player memang menunggukan benda tu walaupun dalam keadaan tak pasti, tapi kalau sekiranya lah itu yang berlaku, saya yakin pemain-pemain ini akan datang. Untuk rekod, UniKL kini adalah kelab hoki gergasi dalam negara, turut mengungguli saingan MHL untuk 3 tahun berturut-turut sejak 2019. Dan momentum kerjaan itu mahu diteruskan lagi musim ini dengan sasaran untuk melakar treble, mengulangi pencapaian musim 2020 di bawah kedalian Arus Silverage. Kembali dalam buletin utama. Setelah 427 hari beroperasi, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC, Taman Expo Pertanian Malaysia di Serdang Selangor ditutup secara rasmi. Sepanjang 14 bulan pengoperasiannya, PKRC bersepadu itu menjadi saksi kesemua 862 petugasnya bersedia berkorban demi negara pada bila-bila masa apabila diperlukan. Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin menyediakan laporan berikut. Pengarah PKRC MAEPS Bersepadu 2.0 Dr. Shahabuddin Ibrahim mengakui sedih dan sukar untuk menerima kenyataan operasi PKRC berkenaan berakhir. Mengimbau kembali operasi di fasiliti berkenaan antara pengalaman yang tidak boleh dilupakan apabila berlaku peningkatan mendadak kes jangkitan antara Jun hingga Ogos tahun lalu. Bagaimanapun berkat kerjasama, kesabaran dan keazaman semua, ia dapat ditempuh bersama. Sepanjang setahun 2 bulan kita beroperasi di sini, of course perasaan memang bercampur-campur lah. Sedih kerana kita akan meninggalkan tempat ni, meninggalkan sahabat-sahabat kita, pulang ke PTJ masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama kita bersyukur kerana misi kita telah berjaya, terutamanya dalam kita menstabilkan sistem kesihatan kita, hospital-hospital semua di Lembah Kelang ni lah. Siang tadi berlangsung Majlis Apresiasi Petugas PKRC MAEPS Bersepadu 2.0. Pengoperasian PKRC disifatkan satu pencapaian luar biasa dalam usaha memerangi COVID-19 di tanah air. Bukan sahaja berjaya disiapkan dalam masa 3 hari, tetapi ia pusat sehenti terbesar dan yang pertama menyediakan pelbagai kemudahan. Laman yang saya sangat gembira apabila pesakit membuat kad ucapan, terima kasih frontliner, terima kasih jururawat, terima kasih Nashima, Yemah kan.
ajak saya selfie. Ni Nashima nak selfie sebelum balik sebagai kenangan, dan kawan-kawan saya juga. Ini adalah satu kepuasan untuk diri saya, kepuasan untuk kawan-kawan saya juga kerana diberi penghargaan daripada pesakit. MAEPS diaktifkan sebagai PKRC pada 16 April 2020, ditutup 3 bulan kemudian pada 15 Julai tahun sama. 9 Disember 2020, MAEPS diaktifkan semula sebagai PKRC susulan peningkatan kes COVID-19 dan telah merawat 166,072 pesakit. PKRC bersepadu MAEPS 2.0 melabuhkan tirai hari ini bagi penstrategian semula pengurusan COVID-19 negara. Sudah pasti sepanjang lebih 400 hari beroperasi, ia meninggalkan pengalaman berharga buat petugas dan pemimpin dalam membendung serta mengendalikan pandemik. Kepada semua wira dan wirawati PKRC bersepadu MAEPS 2.0, terima kasih. Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin melaporkan. Dengan itu, sekian paparan malam ini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan koleksi peribadi milik peminat tegar penyanyi legenda Bollywood Lata Mangeshkar yang menjadikan kediamannya di Uttar Pradesh, India sebagai museum khas. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan semalam. Laporan tadi mengakhiri Semi Sukan malam ini. Saya Hasnida Hanim Ahmad Kamil teruskan bersama Berita Utama. Assalamualaikum dan salam hormat.